Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadihi. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. Alhamdulillah, terima kasih pada pengurusi majlis yang saya hormati, Al-Fadhil Ustaz Ashraf dan seluruh penganjur daripada Pusat Islam UTM. Seterusnya ayah-ayah, ibu-ibu, juga adik-adik, siswa-siswi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hadir dalam majlis ilmu Al-Quran. Dan pada malam ini kita akan bersama dengan surah Ali Imran. Ya, surah Ali Imran. Surah Ali Imran adalah surah yang sangat panjang kerana mengandungi 200 ayat. Barangkali kita jarang membaca surah ini kerana terlalu panjangnya surah ini. Tetapi barangkali anda pernah membaca surah Al-Kahfi yang lebih ringkas daripada surah Ali Imran. Tahukah anda bahawasanya ada persamaan antara surah Ali Imran dengan suratul Kahfi? Sebab itu tema kita pada malam ini memahami fitnah akhir zaman. Kerana fitnah yang datang kepada seseorang mukmin itu dijelaskan dalam surah Ali Imran dan surah Al-Kahfi. Kalau anda tak pernah membaca suratul Ali Imran dan suratul Kahfi, jangan sekali-kali kata pada saya anda tidak pernah membaca suratul Ikhlas. Kerana suratul Ikhlas pula merumuskan, meringkaskan surah Al-Kahfi sebagaimana suratul Kahfi meringkaskan surah Ali Imran. Faham tak? Ketiga surah berkenaan adalah longest version, shorter version, then the longest, and the shortest version. Dan basic theme, satu tema yang disebut-sebut oleh para ulama yang begitu ramai. Mereka mendapati panjang mana pun sesuatu surah, ia pasti berbicara tentang satu perkara pokok yang mesti diberi perhatian. Surah Ali Imran, Allah Ta'ala paparkan tentang pelbagai ujian, fitnah. Fitnah ni maknanya ujian yang menanti orang-orang yang beriman. Ada pelbagai ujian seperti contohnya Ibu Maryam mahukan anak lelaki. Allah ujinya, dia tak dapat anak yang dia mahu. Dia telah diuji Allah dengan mendapat anak perempuan. Itu adalah kisah yang bakal anda temui dalam surah Ali Imran. Dan surah Ali Imran, bahagian yang kedua surah ini, khususnya ayat 100 dan ke atas, apa yang bakal anda lihat adalah kisah perang Uhud. Dan sudah pasti anda tahu apakah ujian yang berat menimpa kaum mukminin yang bersama dengan Nabi SAW dalam satu-satunya peperangan yang baginda dan para sahabat diuji dengan banyaknya kematian dari kem kaum muslimin. Nah, nampak tak kat situ ujian, fitnah yang menimpa kaum mukminin. Untuk lebih jelas apakah yang menguji kaum mukminin, adik-adik boleh baca surah Ali Imran ayat 14. Saya yakin adik-adik pernah mendengar ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'am wal harath. Adik-adik akan dikepung ataupun sebenarnya telah dikepung oleh salah satu daripada 6 ujian berikut. Yang pertama sekali, rasa suka kepada wanita. Sebagaimana wanita rasa suka kepada lelaki. Dan itu yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala pertama sekali. Ujian paling berat disebut nombor 1 sekali, iaitulah ujian wanita. Yang kedua, bila anda sudah berkahwin, maknanya memilih cara yang halal dengan wanita yang anda sukai. Jangan ingat, sudah berkahwin, ujian selesai. Sebab diorang kahwin 2 bulan, cerai dah isteri dah. Jadi jaga-jaga. Ujian yang kedua adalah anak-anak itu akan menguji anda daripada mengingati Allah. Anak seorang dengan anak 3 orang tak sama. Ustaz Syarah berapa anak Ustaz? 3. Sama dengan saya. Adik-adik berapa orang anak dah? Yang ketiga, bila anak-anak dah makin ramai, anda tak boleh dah anda tak boleh dah terus guna kereta kancil. Anda kena tukar kereta dah. Maka pada waktu ini anda mula melihat kepentingan pendapatan yang lebih banyak supaya dapat membeli kereta baru dengan rumah yang lebih banyak bilik. So dalam fikiran anda, I'm struggling, saya kena struggle untuk dapatkan pendapatan yang lebih banyak. Dan anda sangat gembira apabila anda mendapat emas dan perak yang begitu banyak bertimbun-timbun, qanatiril muqantarah. Kerana dengan emas dan perak yang banyak, ia menyebabkan anda boleh membeli kenderaan yang lebih baik dan rumah yang lebih baik. Setuju? 3. Yang keempat, apabila anda sudah stabil, orang panggil financial freedom, anda tak hadapi masalah untuk memberikan nafkah dan menyara isteri dan anak-anak. Bagi setengah orang, isteri dan anak-anak tak ada masalah dah. Tetapi datang ujian yang keempat, di mana kamu akan diuji dengan al-khaylil musawwamah, kuda-kuda yang diberikan padanya tanda. Maknanya orang orang menganggap kuda yang berkenaan yang ada tanda-tanda tertentu, ia tidak boleh dimiliki oleh orang-orang biasa. Kuda-kuda bertanda ini maknanya kuda itu ada keistimewaannya, khususnya untuk berlari lebih laju. Maka kuda-kuda bertanda adalah cerita 1400 tahun yang lepas. Ia merujuk kepada kenderaan paling dimahukan oleh orang-orang Arab. Tapi sekarang kita tidak menggunakan kuda. Setuju? Ke ada pelajar yang pergi ke Kelang menunggang kuda yang bertanda. Jadi kuda sekarang adalah kenderaan seperti Ferrari dengan simbol kuda. Jadi hari ini orang berbangga dengan kenderaan yang branded. Rasa tak tahu nak letak kat mana muka ni kalau kita menggunakan kancil, kan? Lalu sekarang kita mula nak menonjolkan pada orang yang kita ada kereta yang sedap sikit lah nak cerita pada orang, apatah lagi bakal mertua. Maka ditunjukkan kereta Honda Civic aku ataupun Alphard dan seumpama dengannya. 5. Dan akhir sekali, apabila anda sudah mempunyai kenderaan yang mewah, maka anda mula memikirkan macam mana nak supaya anak cucu cicit anda senang walaupun anda akan mati. Walaupun anda telah mati, macam mana anak-anak cucu-cucu aku ni mudah saja hidup diorang. Maka waktu ini anda mula memikirkan apa yang disebut sebagai long term macam mana nak membantu keluarga selepas kematian anda, iaitulah industri yang boleh memberikan passive income dengan mudahnya kepada anak-anak anda. Maka industri penternakan dan industri pertanian wal an'am wal harath adalah simbol kepada keinginan mahu supaya nama baik ini terus disebut-sebut
oleh anak-anak dengan cara mak dan ayah beri kepada anak-anak benda yang memudahkan dia orang. Ini sebenarnya ujian. Apa kita cari sebenarnya atas muka bumi? Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Tetapi kalau adik-adik susah nak faham surah Ali Imran kerana banyaknya cerita, maka berpada pada adik-adik suratul Kahfi. Kerana suratul Kahfi ada 4 fitnah Allah Ta'ala sebut. Sebab tadi ada banyak fitnah dalam satu ayat. Dan surah Ali Imran huraikan fitnah-fitnah ini. Contoh perang Uhud, tahukah anda apakah fitnah yang telah menguji para sahabat? Anda beritahu saya. Perang Uhud semua kita tahu apa yang berlaku. Tetapi apa menyebabkan para sahabat turun daripada bukit pemanah? Fitnah apa dalam ayat ini yang menyebabkan mereka turun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fitnah harta. Al-qanatiril muqantarah ghanimah. Tetapi kalau susah nak faham surah Ali Imran, maka dalam suratul Kahfi ada cerita fitnah harta ke tidak? Ada. Kita baca malam ni, kita baca nanti tentang cerita pemilik 2 kebun. Dalam suratul Kahfi ada fitnah akidah. Pemuda Al-Kahfi diuji dengan ujian keimanan, mesti menyembah manusia. Fitnah yang kedua fitnah harta. Fitnah yang ketiga fitnah ilmu. Adik-adik kena faham betul-betul cerita Musa bertemu Khadar alaihi salam. Kerana itu adalah cerita macam mana ilmu yang saya belajar boleh dijadikan subjek sasaran Dajjal. Macam mana ilmu yang saya belajar boleh memberikan fitnah kepada saya. Dan yang keempat dalam suratul Kahfi, Allah Ta'ala paparkan fitnah kekuasaan. Berapa ramai yang menjadi penguasa, lalu dia diuji oleh Allah, lalu dia gagal dalam ujian berkenaan. Kalau susah sangat nak faham suratul Kahfi, maka ke atasmu membaca fitnah yang paling penting anda beri perhatian. Dan ia adalah center kepada fitnah-fitnah lain, iaitulah suratul Ikhlas. Kalau anda sudah tidak menjadi hamba Allah, maka bersedialah untuk jadi hamba kepada selain Allah. Maka benar-benar kena jadi ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi nampak tak Quran ni, dia tak bagi anda alasan untuk meninggalkan Al-Quran. Kalau tak boleh yang panjang, pergi pada sederhana. Tak boleh yang 200 ayat, pergi pada 110 ayat. Kalau yang 110 ayat pun tak boleh, janganlah bagi alasan untuk tidak boleh memahami dan menghafal antara shortest surah di dalam Al-Quran, suratul Ikhlas. 1. Yang kedua, kita nak belajar pada hari ini adik-adik semua mengenai beberapa keistimewaan surah Ali Imran. Sebab kita tak mampu nak hurai dan tafsir setiap ayat dalam surah Ali Imran, itu kerja mustahil. Tetapi sekurang-kurangnya malam ini saya berkongsi pada kamu apa keistimewaan surah ini. Sekurang-kurangnya dia mencetuskan minat untuk adik-adik datang tarawih malam ketiga Ramadan Al-Mubarak, dengar imam baca surah ini, surah yang ketiga, iaitulah surah Ali Imran. Now, tonight you will have reasons to recite surah Ali Imran dan untuk mendengar dengan properly, teliti surah ini. Iaitulah pertama sekali, adakah anda sudah bersedia? Ada yang bela salah program. Anda datang sebab makanan disediakan atau sebab ikhlas? Adik-adik kena malu ni pada yang lebih berusia daripada adik-adik, datang daripada jauh untuk belajar, ya. Jadi adik-adik kena ada cita-cita untuk jadi seperti, ya, akak-akak, makcik-makcik, hajah-hajah yang datang ni, supaya Allah panjangkan umur dan berikan barakah dengan dapat menikmati, ya, ilmu daripada Al-Quran. Pertama sekali, ini keunikan surah yang paling banyak sebut perkataan Islam dalam 114 surah. Cuba teka. Tak patut ustaz tanya soalan ni, sebab memang surah ni pun jawapan dia. Perkataan Islam paling banyak disebutkan dalam 114 surah. Juara cartanya adalah Ali Imran.
Dan bila saya sebut begitu, rasanya kamu dah tahu dah surah ni pasal apa. Surah ini mengenai Islam. Tapi apa makna Islam? Apa makna Islam? Contoh paling jelas ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Islam ini berasal daripada perkataan salama. Salama ini apa maknanya adik-adik? Pertama, ketaatan. Saya menyerah diri sepenuhnya kepada perintah dan larangan Tuhan. Saya tidak akan banyak mempersoalkan apa yang telah diberitahu oleh Allah menerusi Rasulnya. Bila anda memberikan ketaatan, maka anda telah menjadi seorang Muslim. Pada makna yang pertama. Makna yang kedua adalah ketenangan dan kedamaian. Itulah makna Islam. Ketaatan dan kedamaian. Ulang balik. Satu, ketaatan. Seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, bila Allah memberikan perintah dalam ujian meninggalkan isteri dan anak di padang pasir kering kontang dan menyembelih anaknya sendiri, baginda tidak banyak soal seperti Bani Israel, yang apabila Nabi Musa memerintahkan mereka mencari lembu betina untuk tujuan mencari pembunuh, Bani Israel banyak songeh, biadab kepada Rasulullah Musa alaihi salam. Jadi aksi ketaatan itu disebut Islam. Tapi baru separuh daripada makna Islam. Saudara-saudari solat, tahniah, saudara-saudari Muslim. Saudara-saudari zakat, fitrah tak lama lagi. Saudara-saudari Muslim. Saudara-saudari puasa Ramadan tidak lama lagi, 9-10 hari lagi. Saudara-saudari Muslim. Tapi soalan saya, adakah Muslim sekadar melaksanakan ketaatan? Jawapannya, belum sempurna keislaman anda kalau sekadar melaksanakan, mengerjakan, mendirikan dan mengamalkan. Seharusnya Islam bukan hanya pada tindakan, tetapi Islam pada perasaan dan hati. Sebab itu, definisi yang kedua Islam, Al-Quran menerangkan ia sebagai qalbun salim, hati yang tenang dan damai. Jadi kedamaian hasil daripada solat, kedamaian yang diperolehi hasil daripada puasa, kedamaian yang diperolehi hasil daripada menunaikan zakat, maka barulah sempurna keislaman anda. Dalam bahasa mudah, Islam ini ada sifat luaran dan ada sifat dalaman. Ada sifat zahir, ada sifat batin. Maaf, zahir dan batin. Maknanya Islam ini ada namanya ketaatan yang orang boleh nampak dia mau taat ke tidak. Tetapi juga Islam adalah ketenangan dan kedamaian jiwa yang orang tak boleh nampak. Jadi Al-Baqarah menghuraikan Islam pada makna yang pertama. Ali Imran datang menghuraikan Islam pada makna yang kedua. Adik-adik jelas kan? Adik-adik jelas yang tu pun anda dah cukup boleh berjalan dalam surah Ali Imran. Adakah perlu saya ulang? Ini dua surah yang sangat panjang adik-adik. Sangat panjang. Dan bukan mudah untuk saya kata seperti berikut. Iaitulah surah Al-Baqarah. Apa yang akan anda lihat adalah isu-isu ketidaktaatan dan isu-isu ketaatan. Saya tak nak hurai apa yang sudah saya huraikan pada bulan-bulan yang lepas. Daripada cerita Iblis tak nak taat, hinggalah kepada cerita segelintir tentera Talut taat untuk minum hanya seteguk atau tidak minum langsung. Suratul Baqarah memaparkan perintah-perintah yang perlu dilakukan. Sebab itu surah Al-Baqarah memaparkan 5 rukun Islam, tetapi tiada dalam surah Ali Imran. Tetapi sebaliknya surah Ali Imran, apa yang anda akan lihat adalah perasaan-perasaan yang pelbagai. Seperti perasaan nak anak lelaki tapi dapat anak perempuan. Nak menang dalam peperangan tetapi Allah uji dengan kekalahan.
It is a matter of emotional or intellectual or what? You tell me. Jadi semua ini soal perasaan. Jadi subhanallah, 2 surah selepas suratul Fatihah menerangkan makna siratul mustaqim. Jalan yang lurus tidak lain tidak bukan adalah Islam. Tetapi gapo dia makna Islam? Maka Baqarah menerangkan Islam adalah ketaatan. Ali Imran datang menerangkan dan menyempurnakan dan melengkapkan makna Islam, iaitulah kedamaian. Jadi kalau anda solat tapi hati tidak tenang, anda seperti tidak sempurna solat. Kalau anda puasa tetapi hati tidak tenang, hati tidak bahagia, maka hakikatnya anda seperti tidak sempurna puasa. Okey, itu fakta yang kedua. Fakta pertama apa dia? Jangan lupa, iaitulah tema fitnah akhir zaman. Fakta yang ketiga, boleh adik-adik banyak fakta malam ni. Biar berasak kepala tu. Ini adalah surah yang dihitung paling banyak merakamkan babak doa. Okey, kalau tak percaya, takkan tak percaya. Ustaz cakap semua benda betul. Astaghfirullah. Tengok sini. Ni semua doa dalam surah Ali Imran, anda boleh catat. Kenapa bela sikit Boleh tak ni adik-adik bagi sharp sikit. Okey, adik-adik boleh catat. 8, 9, 16, 38, 53, 147, 192, 193, 194. Tiada pengulangan. U10. Fastest dalam mencatat. Takkan kamu masuk universiti ni dengan tak ada sebarang saringan. Because you are the best. Dalam hal ehwal mencatat dengan pantas. Kalau tidak pun mengingat. Jadi satu persatu Terima kasih Ustaz Ashraf. Baca sama-sama serentak dengan saya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Satu doa pertama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Sadaqallahul azim. Harapnya adik-adik sempat catat ayat-ayat yang berkenaan. Soalan, agaknya
apabila sesuatu surah itu ada banyak babak doa, itu tandanya surah ini sedang menceritakan tentang apa? Siapa angkat tangan beri jawapan yang baik, saya tak kedekut nak bagi buku. Ginilah, surah seperti syakhsiah. Surah seperti satu peribadi. Bayangkan di hadapan anda satu orang syakhsiah, manusia, dan anda lihat individu berkenaan kerap mengangkat tangan berdoa pada Tuhan. Itu tandanya syakhsiah itu ada kualiti apa? Dan agaknya kalau dia kawan kita, kita tanya dia kenapa dia banyak berdoa, agaknya dia akan beritahu apa? Raise up your hand. Tak ada yang nak try? You damn, you are the best. Silakan adik, bagus. Nama? Nama? Masya Allah. Bidang? Pengajian? Kejuruteraan elektronik. Elektrik. Kamu ada kaitan dengan ni kot Ant-Man. Kamu yang buat time traveler tu kan? Silakan. Apabila seseorang itu berdoa, dia meletakkan pengharapannya sepenuhnya kepada Allah. Lalu apa berlaku kepada beliau? Sekarang ada kaitan tak dengan makna Islam yang kedua tadi? Ringkaskan. 2 darab 2 berapa? Maka Islam itu 4, tetapi 2 darab 2, lalu dapatlah Islam. Maknanya apa? Bila anda diuji Allah, sebab surah ni pasal apa? Fakta nombor 1, anda diuji dan dikepung dari segenap arah. Lalu apabila anda diuji, apa yang boleh menyebabkan anda Islam tenang walaupun diuji? Anda pernah nampak tak? Saya pernah nampak sahabat saya kehilangan anak umur 1 tahun akibat daripada tersedak susu di tempat pengasuh, dan kita dapat lihat pada air mukanya tidak nampak keadaan air muka yang cemas, tak nampak air muka yang seperti orang meratapi kematian. Kenapa saya? Kenapa tidak orang lain? Kenapa sekarang? Kenapa tidak masa lain? Tak ada. Tetapi yang kita nampak dengan jelas, dia bukan sekadar tenang, dia siap mampu menyambut setiap rakan-rakan yang datang ziarah beliau di hospital berkenaan akibat kematian anak. Beliau menyambut dengan senyuman. Sehingga saya tertanya-tanya, aku kat tempat dia, aku boleh tentu kuat. Kekuatan apakah ini? Datang daripada mana kekuatan ini? Orang lain kalau duduk di tempatnya, barangkali tidak ada kot air muka begitu. Kita ambil contoh yang kedua. Ada seorang kanak-kanak telah diikat tangan dan kakinya, dan dia mahu dihumban ke dalam api. Ayah dia cemas, keluarga dia cemas, seluruh rakyat jelata cuak dan merayu, tolong lakukan apa sahaja yang diminta oleh Namrud. Please, kamu ada masa depan. Tetapi pada air muka kanak-kanak itu, anda tak nampak cemas. Tak ada muka berkedut begini. Tak ada keadaan cemas. Dia nak dihumban dalam api. Beritahu saya, nikmat apakah ini? Siratal ladina an'amta alaihim. Kau beri nikmat kepada orang-orang begini. Mereka tak akan kuat kalau kau, wahai Allah, tak beri nikmat ini kepada mereka. Anda beritahu saya, nikmat apakah ini? Nikmat iman. Ingat tak doa terakhir kamu baca tadi?
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ibrahim alaihi salam tenang dan damai sebelum dihumban ke dalam api, dan kerana dia tenang dan damai, api telah menjadi damai kepadanya. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, perkataan salam di situ. Jadi adik-adik, untuk seseorang itu menjadi tenang ketika diuji, maka ke atasnya banyakkan mengadu kepada Allah. Kerana mengadu pada Allah artinya mengadu kepada yang maha gagah dan perkasa. Mengadu pada makhluk artinya mengadu pada yang lemah. Ya. Jadi itu fakta yang ketiga. Surah yang paling banyak doa. Kalau boleh hafal, itulah sebaik-baik doa selepas solat. Sekarang kita pergi kepada fakta yang seterusnya. Okey. Surah ini memaparkan satu paparan yang tidak disebut dalam surah-surah yang lain. Antaranya adalah apakah yang telah berlaku kepada Ibu Maryam. Untuk makluman anda, cerita Ibu Maryam tak ada dalam Quran. Cerita Maryam ada dalam Quran banyak tempat, tetapi cerita Ibu Maryam tiada dalam Quran kecuali dalam surah ini. Jadi ini menarik, cerita ini tidak berulang. Maka bila sesuatu cerita itu tidak berulang, antara faedahnya adalah untuk memudahkan anda nampak surah ini sedang berbicara tentang apa. Okey? Sebab itu dalam suratul Kahfi anda akan dapati keempat-empat cerita dalam suratul Kahfi adalah cerita yang tak berulang di tempat lain. Setuju? Ke anda temui ada surah lain cerita pasal pemuda Al-Kahfi? Ke ada surah lain cerita pasal Musa bertemu Khidir? Ke ada surah lain cerita pasal Zulkarnain? Tak ada. Jadi bila cerita itu tidak berulang, ia sangat memudahkan kita faham pasti ada sesuatu yang istimewa yang tidak disebut dalam surah lain tetapi hanya disebut dalam surah ini. Iaitulah cerita Bonda Maryam. Dan cerita Bonda Maryam ini kalau adik-adik rujuk Kompas, saya sebutkan nama surah ini ada kaitan dengan Ibu Maryam. Kerana nama surah ini adalah Ali Imran. Ali Imran, keluarga Imran. Imran alaihi salam adalah suami kepada Ibu Maryam, yakni ayah kepada Maryam alaihi salam. Dikatakan nama Ibu Maryam adalah Hannah menurut Bible. Wallahu alam, barangkali benar, barangkali tidak benar. It doesn't matter, itu tidak penting. Yang penting adalah kalau kita rujuk Kompas, maka saya sebut nama surah ini disebut pada ayat 33. Dan ayat 33 ini saya sebut pula pada segmentasi mulai ayat 33 hingga ayat 65, ia memaparkan kisah yang perlu diberi perhatian oleh orang-orang Nasrani. Kerana ada 4 tokoh dalam ayat 33 hingga 65. Anda beritahu saya, siapakah 4 tokoh berkenaan yang juga cerita mereka ada dalam Bible? Dekat UTM ni ada tak non-Muslim? Kristian? Anda boleh sembang dengan diorang. Kalau diorang kuat beragama dengan agama Kristian, boleh sembang. Sebab ini cerita yang ada pada diorang. Siapa tahu dia masuk Islam? Jangan kamu masuk Kristian pula. Dia buat missionary. Kita tak payahlah takut, sebab kita ada Quran. Orang yang tak baca Quran, dia akan takut dengan missionary. Orang yang ada Quran, dia faham Quran, dia faham surah Ali Imran, dia faham kisah Saint Mary, dia faham kisah Jesus.
Dia faham kisah Zakaria. Dan dia faham kisah John the Baptist. Dia mau kecek lah apa pun. Kau ada hujah. Kau ada Quran. Orang yang tak baca Quran dia akan rasa, bila kita misionari sudah melakukan tugas mereka. Dah dia mau tak buat kerja? Mereka buat kerja, kamu buat kerja. Mereka berdakwah, kamu dakwah balik dia orang. Kebatilan akan tenggelam, kebenaran akan muncul, insya-Allah. Jadi ayat keberapa adik-adik? Ya, siswi-siswi beri perhatian kepada kisah ini, kerana ini adalah kisah anda bakal pencetus ummah, pembina generasi. Okey, dengar elok-elok. Harapnya kita boleh cover cerita ni dan cerita sedikit cerita perang Uhud. Harapan saya. Tapi at least cerita ini. Ayat 33, saya punya kompas beritahu. Saya punya kompas. Kompas 114 beritahu, ini punca nama surah ni. Ini punca nama surah ni. Dan anda jangan anggap nama surah kebetulan. Nama surah ada banyak nama bagi satu surah. Tetapi yang pasti ada nama surah yang Allah Ta'ala Azza wa Jalla sendiri beri nama. Kadang Nabi beri nama sallallahu alaihi wasallam, kadang para sahabat beri nama. Tetapi yang tercatat di dalam Al-Quran anda adalah yang tercatat di Lauh Mahfuz, menurut pendapat sebahagian para ulama. Tetapi yang pasti setiap nama surah, kecuali suratul Ikhlas, semua nama surah ada ayatnya. Suratul Ikhlas tak ada ayat sebut Al-Ikhlas, sebab keikhlasan tidak perlu disebut-sebut. Jadi beri perhatian. Kalau anda faham ayat 33, you will understand the entire surah yang mengandungi 200 ayat. Ini bukan omong-omong kosong. Ini tesis PhD 800 muka surat Jordan 2015 yang telah berjaya meyakinkan examiners dan viva bahawasanya nama surah di dalam Al-Quran mempunyai sebab yang kuat. Dinamakan begitu. Ia adalah bermakna dilalah. Surah itu petanda dan bukti keseluruhan ayat-ayatnya menuju pada menerangkan makna nama surah atau nilai yang ada pada nama surah. Ali Imran, keluarga Ali Imran bukan? Tetapi bila difikirkan semula, cerita perang Uhud lagi panjang daripada cerita keluarga Imran. Lalu bukankah lebih baik surah ini dinamakan surah Ghazwati Uhud? Betul tak? Kerana cerita Uhud lebih panjang. Tetapi surah ini Allah menamakan surah keluarga Imran. Kenapa? Al artinya keluarga. Dari keluargalah terdidik dan terbinanya generasi. Surah ini adalah soal membina generasi. Kerana surah ini meneruskan apa yang telah disebut dalam suratul Baqarah sebelumnya. Suratul Baqarah adalah surah yang kalau anda masih ingat, kemuliaan dan kehinaan umat. Ia adalah soal macam mana saya boleh melahirkan generasi yang tidak lemah. Saya nak generasi saya adalah generasi yang kuat. Generasi ke generasi ke generasi, pembinaan generasi, pengganti kepada anda, pengganti yang kepada anda yang telah mati, pengganti dalam bahasa Arab khalif. Khalafa min ba'dihim, dia ganti. Suratul Baqarah adalah surah khalifah. Macam mana orang yang nak ganti saya? Adakah mereka menumpahkan darah atau mereka taat pada perintah Allah? Ini adalah perjuangan Nabi Adam alaihi salam. So daripada cerita membina generasi, surah Ali Imran meneruskan perjuangan ini. Tetapi bukan lagi fokus pada babak Nabi Musa dengan generasi yang rosak, Bani Israel. Tetapi kali ini CCTV surah Ali Imran mengambil angle Rasul terakhir Bani Israel. Al-Baqarah
rasul pertama Bani Israel. Maka Ali Imran terus memaparkan generasi seterusnya. Jadi nama Al keluarga. Dan satu perkara yang menarik, kalau adik nanti ambil buku daripada saya, InsyaAllah hadiah untuk anda. Siapa yang nak buku lagi boleh jawab soalan saya. Dan soalan ini adalah seperti berikut. Surah ini bermula dengan cerita keluarga. Surah ini berakhir dengan cerita perang. Nah, anda hubungkan dan kaitkan. Apa kaitan perang melawan Thanos dengan keluarga? Keluarga, membina keluarga. Dalam rumah tiba-tiba keluar ke medan tempur. Anda kaitkan. Walaupun saya macam dah kaitkan. Dari dalam rumah keluar ke medan tempur. Apa lagi soalan patut diajukan kalau begini sifatnya? Jawapan diberikan. Kacau. Huraikan. Yutan. You are the fastest human being to solve computer's problem. Silakan. Silakan adik, bagus. Nama? Sekali lagi. Tajuddin, Masya Allah. Pengajian? Astronomi? Oh, kamu yang buat Thanos. Okey, surah Gugurah ya. Subhanallah, kamu juga mesti ambil buku saya sebagai hadiah kepada kamu. Jawapan kamu tepat. Dan kalau boleh saya lengkapkan lagi. Surah ini bermula daripada babak dalam rumah. Adik boleh duduk. Kalau nak berdiri pun tak apa. Bermula dalam aksi surah Ali Imran. Kisah yang pertama muncul adalah kisah ibu mengandung. Ibu mengandung dan mengharapkan sesuatu pada kandungan. Ibu yang berwawasan besar supaya Firaun itu tumbang. Ibu yang berjiwa besar, tangannya akan menghayun buayan lalu menggoncangkan dunia Firaun. Dan bukan kebetulan surah ini berakhir dengan tumbangnya Firaun. Maaf, surah ini berakhir dengan tumbangnya beberapa orang mujahidin dari kalangan para sahabat. Tetapi Allah Ta'ala tak nak kita nampak itu negatif. Tumbangnya Firaun di zaman Quraisy itu banyak disentuh dalam suratul Anfal. Kita akan sentuh nantilah. Tetapi surah ini berakhir dengan bagaimana Firaun itu, yakni Abu Jahal and the gang dalam peperangan Uhud, mereka diberikan Allah fitnah. Allah uji mereka dengan kekuasaan. Mereka menang ke atas kaum muslimin. Tetapi Allah Ta'ala kamera semasa perang Uhud bukan banyak sasarkan kepada Quraisy. Kamera pada perang Uhud banyak fokus pada kamp kaum muslimin. Mereka menang, itu bukan concern kami. Ini giliran mereka kami beri. Yang Allah Ta'ala nak kita beri perhatian adalah kaum muslimin dalam peperangan Uhud. Apa sepatutnya perasaan mereka apabila Allah uji dengan kekalahan? Maka ibu yang melahirkan anak dibesarkan pula oleh mentor-mentor yang terbaik seperti Zakaria. Bukan kebetulan Ali Imran menyebut wa ambataha nabatan hasana. Zakaria mendidiknya dengan baik. Siapa Zakaria? Rasulullah. Generasi yang dididik oleh Rasul namanya adalah Maryam. Generasi yang dididik oleh Rasul namanya adalah Yahya. Rasul Nabi Zakaria.
Anak didik Maryam dan Yahya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa anak didik Rasulullah? Tentera Uhud. Maka nampak tak kaitan itu? Di mana persamaan dua kisah ini yang dilihat berasingan oleh orientalis. Orientalis memandang Al-Quran ini kucar kacir susunannya. Kenapa cerita-cerita kekeluargaan dihimpunkan sekali dalam cerita-cerita peperangan? Kenapa cerita-cerita wanita di dalamnya juga ada cerita peperangan? Suratul Nisa ada cerita perang. Dan kenapa surah-surah perempuan seperti Al-Mujadalah, selepas surah pasal perang Al-Hadid, kenapa surah Al-Mumtahanah pasal Khawlah, pasal isteri Abdurrahman bin Auf, surah Al-Mumtahanah. Adik-adik buka TV Hijrah hari Ahad ni pukul 7 pagi, saya akan buat bahagian kedua. Saya akan endgamekan benda tu. Suratul Mumtahanah, iaitulah surah perempuan, dan sebelumnya suratul Hadid, surah pasal peperangan. Suratul Baqarah Allah cerita pasal perintah jihad, seolah-olah rukun Islam yang ke-6, jihad. Kemudian ada cerita wanita yang diceraikan, ada cerita penyusuan bayi. Kenapa cerita perang tiba-tiba ada cerita rumah tangga? Jadi kalau anda faham tadi, sebuah keluarga melahirkan generasi mujahidin. Sebab bila saya ke medan perang, katakan saya hanya boleh memilih antara hidup atau mati, betul tak? Kalau saya kalah, saya mati. Perang Uhud adalah perang di mana ramai sahabat-sahabat mati, wafat. Maka soalan timbul, siapa akan ganti bila ayah telah pergi? Siapa akan ganti si suami bila si suami telah pergi? Jawapannya adalah anak-anak. Mereka pergi ke medan tempur. Tugas ibu adalah melahirkan dan terus melahirkan generasi yang akan melakukan nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tugas khalifah memakmurkan muka bumi Allah dengan Islam. Jadi adik-adik semua, mari kita pergi dengan lebih detail tentang ayat ini. Tapi tadi dah terjawab belum? Kenapa surah ini mula dengan wanita, seorang wanita mengandung dan bermula dalam rumah sebuah keluarga dan berakhir dengan cerita perang? Ia adalah soal mata rantai ini dibina di mana? Kalau mahukan pemimpin negara ini baik, maka ia bermula dari dalam rumah pendidikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita fokus pada ayat 33 sahaja kerana keterbatasan masa. Sebab nama surah ada kaitan dengan ayat 33. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Ayat ini bermakna Allah telah memilih Adam, Allah telah memilih Nuh alaihi wassalam, Allah telah memilih keluarga Ibrahim, dan Allah telah memilih keluarga Imran untuk dimuliakan ke atas seluruh manusia yang ada di seluruh dunia pada sepanjang masa. So ada 4 nama telah disebutkan. 2 individu, lagi 2 generasi. Betul? Kerana sifat Islam adalah seperti pokok. Apabila sudah ada benih, ia perlu melahirkan, ia perlu menumbuhkan tunas, ia perlu menghasilkan buah. Manis tak manis buah itu, ya, ditentukan oleh siram ke tak siram pokok tu. Wa ambataha nabatan hasana. Jadi ayat ini nak cerita keluarga Ali Imran telah dipilih oleh Allah untuk diberikan ayat-ayat Taurat dan ayat-ayat Injil. Iaitulah ayat yang ketiga surah ini. Allah menyebut wa anzalat Taurah wal Injil. Jadi ulang balik, keluarga Ali Imran
telah berbeza daripada semua keluarga yang ada di atas muka bumi, kerana Allah telah please, jangan lupa keyword ini, memilih. Allah telah memilih. Dan bila Allah Ta'ala decide, pilihannya, Allah Ta'ala membuatkan keluarga ini punyai persiapan untuk menggalas apa yang bakal Allah turunkan kepada mereka kerana mereka terpilih. Bayi dalam kandungan. Adakah anda boleh memilih jantina lelaki atau wanita? Ayat yang ke-6 surah Ali Imran, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Kamu tak boleh menentukan jantina. Bukan kamu yang buat mata, telinga, tangan dan kakinya. Siapa yang buat, lelaki atau wanita? Siapa yang menentukan jantina? Allah. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang menentukan jantina. Dialah yang menentukan kadar, yakni kelengkapan sebelum dia keluar daripada arham, sebelum dia keluar daripada alam rahim. Jadi ini adalah soal Allah yang memilih. Allah yang menetapkan lelaki atau perempuan bayi berkenaan. Ibu Maryam asalnya nakkan lelaki. Huwallazi yusawwirukum fil arham, tetapi dia berkehendak untuk mencorak apa dalam perut itu. Yusawwir, memberikan keunikan, memberikan keindahan, memberikan rupa. Yusawwirakum, memberikan rupa seorang wanita. Jadi dia menentukan. Jadi kalau anda faham ayat 33, keyword dia adalah dia yang menentukan siapa yang dia nak pilih. Siapa akan keluar daripada rahim ini, lelaki atau wanita, dia yang pilih. Dan bila dia pilih, dia akan membuat persiapan. Dia akan memberikan kepada bayi berkenaan persiapan sebelum lahir ke dunia. Jadi surah ini, kata Dr. Umar Hassan Arafat, iaitulah penulis 800 muka surat tesis PhD Dalalatul Asma' yang saya sebutkan tadi. Dia kata surah ini menerangkan tentang 3 perkara. Dengar elok-elok, you will understand the entire surah ini. Allah berhak memilih siapakah umat yang akan meneruskan agenda tauhid. 2, bila dia memilih, dia akan memberikan kelengkapan kepada umat berkenaan supaya mereka benar-benar terbukti mereka dipilih oleh yang maha bijaksana, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Apa makna Al-Aziz? Bila Allah pilih dia, tak ada orang boleh mengatasi pilihan Allah. Al-Aziz, keputusan sudah jatuh. Kalau Allah decide keluarga Imran, maka datanglah keluarga lain tak setuju, anda takkan boleh mengatasi siapa yang sudah Allah Ta'ala putuskan. Seperti seorang suami mahukan anak yang keluar itu lelaki, tiba-tiba dapat perempuan, suami tak boleh buat apa. Suami tak boleh buat apa? Kerana pertama, ia sudah dipilih oleh Allah. Yang kedua, bila Allah pilih, Allah beri kepada umat ini persiapan dan kelengkapan supaya terbukti Allah itu bukan sekadar Al-Aziz. Ada lagi satu nama Allah pada ayat yang ke-6 surah Ali Imran, Al-Hakim, yang dia maha berhikmah. Memang patutlah keluarga Ali Imran terpilih kerana istafa, bulatkan perkataan istafa. Istafa berasal daripada perkataan sufi, safwah, kualiti hati yang bersih, kerohanian yang tinggi, spiritualnya sehat, pergantungan yang mutlak kepada Allah, banyak berdoa. Masih ingat fakta kedua? Banyak berdoa. Keluarga ni, bila keluarga kamu tidak terpilih,
untuk anaknya menjadi rasul, maka jangan marah. Jadi yang ketiga, surah ini akan menerangkan ada orang tak puas hati dengan pemilihan ini. Kenapa dia juara? Kenapa tidak saya juara? Saya lebih layak untuk jadi juara berbanding dia. Untuk faham surah Ali Imran ini, keseluruhan Ali Imran ini, nak diri tapi tak jadi. Anda kena faham cerita yang berada di akhir-akhir suratul Baqarah. Cerita Talut dan Daud. Talut ceritanya banyak berlega kepada semasa dipilih. Daud muncul sebagai hero dalam peperangan dengan pantasnya membunuh Jalut. Keyword penting adalah pemilihan Talut kerana istafa. Masih ingat istafa apa dia? Bukan based on your intellectual capacity. Among of you siapa fall flat? Itu bukan istafa. Istafa adalah penilaian berdasarkan hati masing-masing. Saudara-saudari pernah pilih subcom tak untuk program-program berdasarkan kualiti hati? Siapa boleh buat macam tu? Tanya kamu tu pilih. Hati kamu bersih dan suci. Kamu pergi kotor hatimu. Munafik, kafir. Bukan kita menentukan hati orang. Kita tak tahu apa dalam hati orang. Jadi Allah telah mengatakan innallaha ba'atha lakum Taluta malika. Talut, bila anda baca cerita Talut di penghujung suratul Baqarah, seolah-olah nak kata to be continue, and then season 2 pun datang, Ali Imran menghuraikan kisah berkenaan, tetapi dalam realiti keluarga Bani Israel, iaitulah Ali Imran. And then bahagian kedua, realitinya adalah keluarga di Madinah, iaitulah rumah tangga kerajaan Madinah, pemimpin Rasulullah dan para sahabat. Okey, jadi istafa Talut bila dipilih, ada orang tak puas hati tak? Tolonglah jangan lupa apa yang dah saya ceramah bulan lepas. Ke yang datang ni freshies, baru masuk UTM semalam. Isu bila Talut dipilih, Allah bukan hanya cerita Talut dipilih, Allah cerita ada orang tak puas hati. Ni benda nombor 3 dalam surah Ali Imran. Yang pertama, Allah pilih. Dan yang pilih ni ada kualiti Al-Aziz, Al-Hakim. Tolong ingat elok-elok. Nombor 2, bila Allah pilih, dia bukan pilih sembarana. Dia akan pilih dan kemudian dia akan perlengkapkan. Dia akan jadikan laluan keluarga ini sebagai laluan perjalanan yang sudah bersiap sedia untuk menggalas tugas. Kalau anda pilih pemimpin, anda takkan biar dia terkapai-kapai. Anda akan bimbing. Anda akan memastikan dia benar-benar bersedia. Nombor 2, persiapan. Yang kedua, pemilihan. Yang kedua, persiapan. Dan nombor 3, respon, reaksi orang lain kepada pilihan Allah. Nah, terserlah ke tidak, nama surah telah mengumumkan keseluruhan apa yang akan disentuh dalam surah ini. Saya bagi contoh. Saya sebut tadi fakta yang kedua apa dia? Jangan rujuk nota. Bukan, fakta. Fakta pertama Al-Kahfi, Al-Ikhlas, Ali Imran. Fakta kedua awal tadi. Surah ni banyak doa. Okey. Jadi ada kaitan tak orang yang banyak berdoa lalu Allah pilih dia? Apa keyword? Tolong bezakan antara fakta dengan keyword. Saya tanya fakta, bukan keyword. Keyword jelas tadi, pemilihan, persiapan. Nanti tolong buat mind map bagi memudahkan kawan-kawan yang tak habis. Nombor 3, respon. Tapi yang saya tanya fakta yang ada kaitan dengan keyword.
benda lah ustaz ni. Fakta. Sebab kalau ada papan putih saya tulis. Tapi saya ni Islam. Redha. Okey, dengar dia. It's okay, jangan rasa salah. Gurau je. Okey. Bila orang tu banyak berdoa, pelik tak Allah pilih dia? Adakah banyak berdoa menunjukkan sesuatu ada pada hati dia? Istafa. Jadi sepatutnya bila kita tak terpilih, Allah pilih keluarga Imran, maka kita jangan jadi Bani Israel yang tak setuju dengan pemilihan Talut. Talut lebih bersih hatinya. 4 tokoh ini lebih bersih hatinya. Siapakah 4 tokoh penting yang menyebabkan keluarnya nama keluarga Ali Imran? Tolong sebut sekali lagi. Ini bukan keyword, ini bukan fakta, tapi tokoh. Zakaria, Yahya, Hannah ibu Maryam, dan Maryam alaihassalam. Nombor 5, Allah mula paparkan Rasulullah Nabi Isa. Tetapi untuk Nabi Isa itu generasi, maka memerlukan keluarga yang mencorak generasi. 4 tokoh ini mempengaruhi karakter Nabi Isa bin Maryam. Dan ini menunjukkan Isa bukan Tuhan, kerana dia ada family. Mana mungkin Tuhan ada family? Mana mungkin Tuhan ada family? Itu karut marut dalam Tha. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kalau susah nak faham lam yalid wa lam yulad, bahasa mudahnya, Allah tak ada bapa, Allah tak ada ibu, Allah tak ada anak. Allah adalah Allah. Dia adalah esa dan berkuasa. Dia tidak memerlukan kuasa diwarisi kepada anak sebab dia akan mati. Dia berkuasa bukan mewarisi kuasa daripada ayah. Yang menunjukkan ayah memberi kuasa, bukan dia berkuasa dengan kekuatannya. Allah Azza wa Jalla bukan begitu. Lam yalid wa lam yulad. Itu simplified version untuk kamu faham Ali Imran. Jadi kembali kepada rahmatullah, ayat 33, maka Allah Ta'ala memilih, dan pemilihan ini berdasarkan kualiti hati yang kayu ukurnya banyak berdoa, dan keluarga ini banyak kedamaian dan ketaatan Islam. Masih ingat Islam? Sebab itu jangan pelik, Allah pilih Zakaria untuk diberikan Yahya semasa dia sedang berdiri berdoa dalam solat. Itu dirakamkan Allah pada ayat 39. Allah pilih keluarga ini untuk diberikan Yahya. Nombor 2, Allah telah persiapkan program kepada Yahya. Nombor 3, apa respon kaum ini kepada Yahya dan Zakaria, khususnya bila kita mengambil kira riwayat yang menyebut Nabi Zakaria dan Nabi Yahya telah dibunuh. Ini respon. Jadi adik-adik, poin saya, Allah mengumumkan berita gembira kepada Nabi Zakaria bukan semasa dia berehat, tetapi semasa dia sedang menunaikan salat dalam mihrab. Menunaikan salat dalam mihrab itu kayu ukur kepada seseorang itu istafa, banyak berdoa. Jadi nampak tak tuan-tuan, puan-puan sekalian? Sekarang sebut dulu terlebih dahulu, apakah 3 keyword penting daripada nama surah ini? Yang pertama, Allah memilih keluarga Imran kerana keluarga ini paling baik dan paling banyak kualiti
Saya tak sempat nak hurai kualiti-kualiti berkenaan. Saya huraikan sedikit tadi tentang Zakaria, betul? Dia mengadu pada Tuhan kerana dia tiada waris. Allah tak perlukan waris. Yang perlukan waris adalah makhluk. Maka adegan kelemahan makhluk dipaparkan menerusi kisah Zakaria. Dia mengadu pada Allah, Allah, kau boleh beri rezeki kepada Maryam. Bagaimana ada buah-buahan dalam mihrabnya. Dalam keadaan dalam mihrabnya tiada sebarang kebun, tak ada sebarang fotosintesis punya proses. Mihrab adalah mihrab bilik. Tetapi dia dapat buah-buahan yang tidak diberikan oleh sesiapa. Lalu kerana rezeki yang telah diberikan Allah kepada Maryam, maka Nabi Zakaria pun mengadu kepada Allah dengan memanggil, Ya Razzaq, berikanlah juga saya rezeki dengan cara yang saya tidak duga, iaitulah kurniakan saya anak. Jadi itu sudah cerita, Allah umumkan kepada dia dapat anak semasa dia mengadu kepada Tuhannya. Yusalli fil mihrab. Tetapi ada satu lagi nama penting supaya anda lebih nampak keyword pertama ni huraiannya. Sebab apa Allah Ta'ala pilih keluarga ini, tidak lain tidak bukan adalah cerita Ibu Maryam itu sendiri. Lihat ya, dia mengandung. Lalu bila dia mengandung, apa dia kata pada dirinya dan kepada Tuhannya? Kualiti ni belum tentu ada pada kita, khususnya adik-adik siswi yang bakal bergelar ibu. Ambil perhatian, kalau boleh hafal ayat 35 ini. Apa dia? Cita-cita kepada anak. Bukan mudah seorang ibu, bakal ibu, wanita bila disahkan PT-nya positif, pregnancy test positif, yang mana doktor ucap tahniah pada suami dan isteri. Apa benda pertama anda akan buat bila diumumkan positif, maknanya mengandung? Ada tak kualiti ni pada kita? Abang, ayang nak anak kita ni jadi pejuang Islam. Tu dia. Muharrara. Anak baru 3-4 bulan dalam kandungan sedang sibuk menendang. Tetapi ibu sudah ada cita-cita kepada anak. Satu, ibu yang dah ada cita-cita pada anak sebelum anak lahir. Anda mula letak cita-cita pada anak sejak anak umur berapa? Ibu Maryam letak cita-cita pada anak sejak mengandung. Dia bernazar pada Tuhannya supaya anak ini akan berbakti kepada Baitul Maqdis, menjadi tuan guru, menjadi ulama besar yang mengajar Taurat di Baitul Maqdis. Ini adalah permintaan seorang ibu kepada Tuhannya, supaya anak andanya muharrara, yakni merdeka daripada menjadi hamba kepada manusia, hanya menjadi hamba kepada Allah. Tafsiran pertama. Tafsiran kedua, dia tidak akan bekerja dengan mana-mana manusia. Dia akan bekerja sepenuh masa kepada kitab Taurat, yakni mengajar dan mengajar, mendidik Bani Israel. Dia tak akan buat kerja lain melainkan bersama kitab Allah. Ini makna yang kedua, muharrara. Anda jangan faham ayat ini bermakna saya nak anak saya jadi AJK masjid. Ayat ini bermakna saya nak anak saya berbakti pada Masjid Al-Aqsa. Bukan Masjid UTM ni, Masjid Al-Aqsa, yang mana ketika itu satu-satunya masjid yang menyebarkan tauhid dan membina generasi Bani Israel atas muka bumi Allah selepas Masjidil Haram adalah Masjid Al-Aqsa. Dua masjid ini di atas muka bumi. Masjid Al-Haram yang diasaskan oleh moyang kepada Nabi Zakaria, Ibrahim alaihi salam, dan Masjid Al-Aqsa. Sebab tu Nabi Isra pergi ke sana, kerana nak kata ini pelapis
penerus perjuangan generasi Bani Israel. Rasul terakhir bukan lagi daripada Bani Israel, tetapi dia akan menyempurnakan apa yang telah disampaikan oleh rasul-rasul Bani Israel. Jadi adik-adik, ibu ini punyai cita-cita kepada anaknya. Satu. Yang kedua, dia bukan menetapkan cita-cita yang biasa-biasa. Cita-citanya luar biasa. Anak ini benar-benar menjadi orang yang mendidik agama kepada orang lain dan mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Tiba-tiba, Allah sedang memaparkan kenapa Allah pilih diorang, istafa. Dan bila kita baca cerita-cerita Quran, saya tak bosan nak bagi tahu, ia sebenarnya cermin untuk anda tengok di mana kelemahan anda. It is not just to inform you the history. It is not history, his story. Ini cerita kamu. Ini cerita kamu. Balik tanya, saya ni banyak berdoa ke tidak? Kalau saya tak banyak berdoa, itu tanda apa? Itu tanda apa? Dan sekarang, untuk Allah pilih saya untuk diberikan pelbagai nikmat. Allah nak bagi rezeki. Allah nak bagi rezeki kepada saya dari arah yang saya tidak duga. Anda nak anak, tak dapat anak. Nak anak tapi tak dapat. Tanya diri kita, aku ni macam Nabi Zakaria ke tidak? Aku nak anak lelaki. Allah beri aku anak perempuan. Lalu hebat tak hebat anak perempuan tu di kemudian hari? Allah Ta'ala kata, walaysa dzakaru kal untha. Tak ada lelaki boleh menyamai perempuan ini. Luar biasa wanita ini. Sampai dalam Quran ada surah yang dinamakan oleh Allah Azza wa Jalla semata-mata kerana wanita ini. Anda beritahu saya, dalam Quran ada tak surah yang dinamakan dengan nama seorang lelaki daripada para nabi? Surah Yusuf, surah Hud, surah Ibrahim, surah Nuh, surah Muhammad. Tetapi beritahu saya, dalam Quran ada tak nama surah itu perempuan? Seorang tokoh perempuan. Bukan surah Nisa, tetapi sebut nama. Bitta'yin, dengan jelas nama. Surah Maryam. Mulianya wanita ini. Suratul Anbiya, anda jangka dalam surah itu cerita nabi-nabi, betul? Benar. Dalam suratul Anbiya, seluruh nabi-nabi yang kita hafal, 25 nama itu dinyatakan dalam surah ini. Surah paling banyak menyebut nama nabi-nabi. Tetapi tahukah anda, nama terakhir disebut dalam surah nabi-nabi dari kalangan lelaki, nama terakhir muncul dalam suratul Anbiya, wa Maryam. Pelik tak? Maryam boleh duduk dalam surah nabi-nabi. Bukan menandakan dia nabi, tapi menandakan kita perlu ibu untuk melahirkan generasi yang meneruskan perjuangan para nabi. Faham? Subhanallah. Jadi bila dia kata Allah yang keluar nampaknya anak perempuan, saya nak anak lelaki, inni wada'tuha untha, tetapi sesungguhnya saya mahu yakinkan diri saya. Ini taukid. Saya nak yakinkan diri saya ada hikmah saya dapat anak perempuan. Lalu Allah Ta'ala respon, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah jua lebih mengetahui siapa yang telah dilahirkan itu. Dan Allah respon lagi, walaysa dzakaru kal untha, perempuan ini takkan boleh disamai dengan mana-mana lelaki. Kualitinya lebih hebat daripada mana-mana lelaki. Ibu Maryam terus dalam keadaan tenang. Masih ingat makna Islam? Damai, redha, menamakan anak ini dengan nama perempuan
Maryam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arabnya adalah qanitah abidah lillah. Yang Quran dihargai bahasa asing, supaya pembaca Quran belajar bahasa asing. Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan. Bayan tu artinya bahasa. Jadi Allah menunjukkan bahasa Ibrani boleh masuk dalam Quran. Maryam itu bukan bahasa Arab, tetapi Allah sebut samaituha Maryam. Allah tak sebut samaituha qanitah. Allah tidak translate. Jadi Maryam ini artinya qanitah, orang yang taat. Dan lihat ya, mak doa pada anak yang lahir dan anak-anak yang akan muncul daripada anak. Lihat macam mana futuristiknya ibu ini. Saya jangka dia doa pada anaknya je, Maryam. Tetapi dia siap doa sekali-sekali dengan cucunya sekali. Walaupun depan mata tak tahu menahu kahwin ke tidak anak aku ni nanti. Subhanallah, dengan asbab doa inilah Isa pun masuk sekali. Tidak mampu diganggu oleh syaitan. Inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Ini pun doa. Nampak? Fakta nombor berapa tadi? Fakta nombor 2, doa. Dan dalam doa ini ada tak kualiti istafa? Hati yang bersih, yang sensitif dengan gangguan syaitan. That's why Allah pilih keluarga dia orang. Jadi untuk Allah muliakan keluarga kita, masukkan unsur-unsur yang ada dalam keluarga Imran. Keluarga Imran. Subhanallah. Surah ini menekankan pembinaan institusi kekeluargaan, ya, untuk melahirkan generasi yang berkualiti. Adik-adik, saya rasa cukuplah setakat itu. Sekurang-kurangnya adik-adik nampak ya, serba sedikit tentang keyword, dan adik-adik nampak fakta-fakta yang ada di dalam surah ini. Saya tak nak minta anda ulang, tetapi saya hanya harapkan adik-adik ingat dan sebarkan kepada yang lain dengan kelebihan kamu di media sosial, supaya lebih ramai tertarik dengan surah Ali Imran. Ya, wallahu alam. Selebihnya saya menunggu soalan daripada kamu. Jika ada soalan, silakan. Tak boleh MC, tak payah. Kalau ada soalan boleh terus kepada soalan. Kalau tak ada, baru saya passing pada MC.